Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita memperdengarkan nyanyian lagu kebangsaan Negaraku diikuti dengan lagu kebesaran negeri Sarawak, lagu Ibu Pertiwiku. Marilah sama-sama kita saksikan. Yang berusaha Puan Sabtuya binti C, Pengetua SMK Seri Setia, yang dihormati Encik Ong Siao Kit, penolong kanan pentadbiran, yang dihormati Encik Julius Anak Mundo, penolong kanan co-curriculum, yang dihormati Pemangku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Edmund Robertson Linang, barisan guru kanan yang dihormati guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly kenyalang, fly, fly high. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis perhimpunan rasmi tahun 2022 secara dalam talian. Hadirin dan hadirat yang dihormati, bagi menambah keberkatan majlis kita pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memperdengarkan dan mengaminkan bacaan doa yang dibacakan oleh saudara Arif Luqman bin Muhammad Hassan dari kelas 5 Gigih. Marilah sama-sama kita saksikan. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun pada hari ini dengan penuh rasa kesyukuran atas segala nikmat yang Engkau berikan. Rahmati dan berkatilah majlis kami serta kurniakanlah kesejahteraan dan keselamatan. Anugerahkanlah kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, daya ingatan yang kuat untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan para guru kami yang kami kasihi. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami dan seluruh umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami untuk menghadapi perjuangan menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecermelangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian, terutamanya dalam bidang akademik, supaya kami dapat mengangkat martabat diri kami dan sekolah kami ke peringkat yang lebih tinggi. Ya Allah, Ya Rabbul Arshil Azim, jadikanlah kami, Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur serta berakhlak mahmudah. Jauhilah kami, Ya Allah, dari melanggar perintah-Mu dan jauhkanlah diri kami mempunyai sifat-sifat yang keji dan akhlak mazmumah, serta jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendapat rahmat dan keredaan-Mu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jadikanlah kami individu yang berwawasan, berkemahiran serta mahir memimpin agar kami menjadi individu yang cemerlang dan berdaya saing. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salam 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih di atas bacaan doa yang disampaikan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Julius Anak Mundo, penolong kanan Co-Curriculum SMK Seri Setia untuk menyampaikan ucapan. Marilah sama-sama kita saksikan. Salam sejahtera semua. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha, Puan Pengetua Cikgu Sabtuyah binti Ci, penolong kanan pentadbiran Cikgu Ong Siau Kit, guru-guru kanan serta semua guru dan murid yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke Perhimpunan Bulanan Bilangan 1 tahun 2022. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru penasihat yang telah berjaya mengisi markah co-curriculum dalam sistem PAJSK bertujuan untuk memberi markah terhadap pencapaian ahli masing-masing. Untuk makluman, semua aktiviti co-curriculum kita pada tahun ini, iaitu pada tahun 2022, akan bermula pada bulan Mac akan datang. Oleh itu, pelbagai aktiviti yang akan kita buat seperti pada tahun lepas, iaitu pertandingan buku skrap untuk ahli sukan permainan, pertandingan kawat kaki solo untuk ahli badan beruniform, dan pertandingan lagu patriotik untuk ahli kelab dan persatuan, dan banyak lagi. Di samping menyertai aktiviti pertandingan anjuran sekolah, murid-murid amatlah digalakkan untuk menyertai pertandingan atau aktiviti luar sekolah seperti peringkat daerah Kuching, pertandingan peringkat negeri,
atau peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Ini bertujuan untuk meningkatkan lagi markah PAJSK murid-murid. Setiap murid masih menjadi ahli dalam unit co-curriculum yang sama seperti pada tahun 2021. Setiap murid tidak dibenarkan untuk menukar atau berpindah masuk ke unit co-curriculum yang lain. Sebagai contoh, jika Abu ialah ahli untuk bola sepak, dia juga ahli untuk kedai polis dan dia juga ahli untuk kelab rukun negara pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 ini, Abu masih lagi dalam unit co-curriculum yang sama dan tidak ada sebarang pertukaran. Sehingga kini, aktiviti co-curriculum masih lagi dijalankan secara atas talian. Guru penasihat akan sentiasa menyampaikan maklumat yang terkini untuk semua murid. Oleh itu, semua murid dikehendaki berada dalam grup WhatsApp unit co-curriculum masing-masing dan jangan sekali-kali anda left group. Sebagai contoh, jika sebelum ini anda dalam grup bola jaring, teruskanlah dalam grup bola jaring. Dan jika anda dalam grup BSMM dan kelab alam sekitar, maka hendaklah anda terus dalam grup WhatsApp tersebut. Baiklah, saya akan terangkan secara ringkas apa itu pentadbiran PAJSK untuk makluman semua murid dan juga semua guru. PAJSK bermaksud pentadbiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. PAJSK terdiri daripada 3 komponen iaitu SEGAK dan BMI, co-curriculum dan juga extra-curriculum. Secara konsepnya, semua murid akan dinilai dan diberikan markah untuk apa-apa yang murid melibatkan diri, baik semasa dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Setiap tahun, semua murid akan diberikan markah PAJSK oleh guru penasihat masing-masing. Semua markah yang murid perolehi mulai tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5 akan dikumpul dan dikira secara purata untuk mendapatkan himpunan markah purata dalam PAJSK. Oleh itu, semua murid hendaklah sentiasa aktif dalam aktiviti co-curriculum setiap tahun supaya markah himpunan purata murid akan kekal tinggi. Jika sekiranya murid tidak aktif dalam mana-mana satu tahun dalam tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, maka ianya akan menjejaskan keseluruhan himpunan purata markah kerana jumlah keseluruhan markah selama 5 tahun akan dibahagi dengan 5 untuk mendapatkan nilai himpunan markah purata yang akhir. Untuk lebih jelas lagi, murid-murid bolehlah bertanya melalui guru penasihat masing-masing atau Google search maklumat PAJSK. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Julius Anak Mundur atas ucapan itu tadi. Majlis kita diteruskan lagi dengan ucapan pemangku penolong kanan hal ehwal murid Encik Edmund Robertson Linang. Marilah sama-sama kita saksikan. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha, Puan Pengetua, Puan Saptuyah BTC, yang dihormati Encik Ong Siao Kit, penolong kanan pentadbiran, yang dihormati Encik Julius Anak Mundur, penolong kanan co-curriculum, rakan-rakan guru kanan, guru-guru serta murid-murid yang saya hormati sekalian. Baik, pada petang ini saya akan beri taklimat berkenaan dengan buli di sekolah. Nah, yang pertama yang saya nak jelaskan di sini berkenaan dengan apa itu buli. Jadi buli ini boleh ditarifkan sebagai perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang murid, kumpulan murid supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Atau perbuatan buli inilah perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang murid, kumpulan murid yang biasanya lemah
untuk menggetak atau menakutkan mereka. Seterusnya, implikasi buli, kesan negatif pada mangsa buli, pembuli dan warga sekolah. Mangsa buli akan menjadi pendiam, pemalu dan rendah diri, takut dan suka bersendirian. Mangsa buli juga mungkin mengambil tindak balas yang serupa atau lebih terhadap murid atau orang lain pada masa hadapan disebabkan dendam. Pembuli berkemungkinan terlibat dengan salah laku yang lebih serius pada masa hadapan, termasuklah jenayah seperti mencederakan mangsa yang akhirnya boleh menyebabkan kematian. Jenis-jenis buli yang akan saya sentuh di sini adalah fizikal. Buli bersifat lisan, bersifat isyarat iaitu bukan lisan, prasubut dan memulau. Contoh-contoh buli fizikal di sini termasuk pukul, tumbuk, tendang, tolak, tarik, tampar, cubit, pulas telinga, tindih, menghempit, tendang pada kaki, ketuk, cekik, raba dan lain-lain perbuatan yang seumpamanya. Buli bersifat lisan, ejekan, panggilan, gelaran yang mengaibkan, fitnah, mencarut, memaki, menghina, menghendik, mempersenda dan lain-lain penyataan lisan yang seumpamanya. Buli bersifat isyarat yang bukan lisan, menjelir lidah, bahasa badan, cengil mata, isyarat lucah, dan lain-lain perbuatan bukan lisan yang seumpamanya. Buli prasubut, meminta duit secara paksa, memaksa membuat kerja rumah, meminta barang secara paksa, memaksa menjelaskan bayaran, seperti menjelaskan bayaran untuk makanan, minuman, alat tulis, dan lain-lain. Sembunyikan barang mangsa, mengugut supaya merahsiakan perbuatan salah laku dan seumpamanya, memaksa melakukan salah laku menjadi orang suruhan, dan lain-lain perbuatan yang seumpamanya. Buli memulau pula, mangsa buli tidak dimasukkan ke dalam kumpulan. Mangsa buli tidak diberikan kemudahan yang sepatutnya. Mangsa buli tidak diberikan kerjasama. Pembuli tidak suka murid yang ikut peraturan. Faktor-faktor buli ini mungkin disebabkan oleh keluarga. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor individu, faktor media massa, dan juga faktor persekitaran. Tindakan dan hukuman. Sekiranya kita dapati ada pembuli di sekolah kita. Surat amaran dan juga hukuman rotan, gantung sekolah, dan juga sampai ke tahap buang sekolah. Dan juga kita boleh pembuli yang dibuli itu juga boleh menyaman pembuli. Dan pembuli juga boleh dimasukkan ke pusat pemulihan Juwana dan juga boleh dipenjarakan. Jadi hati-hatilah kepada yang suka membuli itu. Kemudian kesan kepada mangsa. Kesan kepada mangsa ini, mangsa itu mungkin akan menghadapi trauma dan kecacatan kekal. Dan juga kesan yang teruk adalah kematian. Jadi itu saja kenal dengan buli, terlibat buli untuk hari ini. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Edmund Robertson Linang atas ucapan itu tadi.
Hadirin dan hadirat yang dihormati, seterusnya marilah sama-sama kita mendengar ucapan daripada penolong kanan pentadbiran Encik Ong Siao Kit. Marilah sama-sama kita saksikan. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Puan Pengetua Cikgu Sabtuya binti Ci, penolong kanan co-curriculum Encik Julius Anak Mundul, pemangku penolong kanan hak ehwal murid Encik Edmund Robertson Linang, guru-guru kanan, guru-guru SMK Sri Setia serta semua murid yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Perhimpunan Bulanan Bilangan 1 bagi tahun 2022. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti mana yang kita semua tahu, semua murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 telah mengadakan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PTPR hampir 1 tahun, kecuali 11 hari pada bulan April 2021. Sepanjang tempoh tersebut, banyak perkara berlaku. Contohnya lah, murid tidak menghadiri PTPR sepanjang masa. Peratusan kehadiran tidak memuaskan. Murid tidak ada data dan peranti mengikuti kelas secara dalam talian. Murid tidak membuat latihan atau tugasan yang diberikan oleh guru. Murid susah hendak memahami apa yang diajar oleh guru kerana masalah komunikasi. Murid susah hendak bertanya kepada cikgu disebabkan oleh masalah komunikasi. Baik, dengan itu ramai murid sangat berharap untuk hadir ke sekolah secara fizikal untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Sehubungan dengan itu, saya ingin menasihatkan semua murid untuk mengambil kesempatan ini untuk hadir ke sekolah setiap hari bagi tingkatan 4 dan 5 dan bagi tingkatan 1 dan 3 mengikut penggiliran yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, apabila murid-murid berada di sekolah, murid-murid diingatkanlah untuk beberapa perkara. Satu, memberi perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar. Ini yang sangat penting. Kalau guru mengajar, murid tidak mendengar atau memberi perhatian, ianya akan menjejaskan kefahaman anda tentang apa yang telah disampaikan oleh guru anda. Yang kedua, bertanya kepada cikgu jika ada sesuatu yang anda tidak faham. Jadi jangan seganlah untuk bertanya kepada cikgu anda bila anda menghadapi masalah ataupun kurang faham tentang sesuatu perkara yang telah disampaikan oleh cikgu anda. Yang penting lagi iaitu buat latihan dan tugasan yang diberi oleh guru anda. Jadi perlulah membuat tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh cikgu-cikgu anda. Kalau di rumah, adakan jadual belajar semasa di rumah. Jadi ini akan membolehkan anda membuat ulang kaji ataupun menghabiskan masa anda untuk membuat latihan yang telah ditugaskan oleh guru-guru anda. Okey? Dengan perubahan sikap ingin belajar yang kental, saya percaya murid masih boleh menguasai apa yang tertinggal sebelum ini semasa PTPR. Kepada murid tingkatan 5 yang akan menduduki SPM pada bulan Mac tahun ini, pihak sekolah dan ibu bapa berharap semua sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ong Siao Kit atas ucapan itu tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis kita diteruskan lagi dengan ucapan dan amanat yang akan disampaikan oleh Pengetua SMK Seri Setia, Puan Sabtuyah binti Ci. Marilah sama-sama kita saksikan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Encik Ong Siao Kit, penolong kanan pentadbiran. Yang dihormati Encik Julius Anak Mundul, penolong kanan co-curriculum. Yang dihormati Encik Edmund Robertson Linang, guru kanan kemanusiaan yang menjalankan tugas sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Yang dihormati barisan guru-guru kanan, guru-guru serta anak-anak murid SMK Sri Setia yang dikasihi sekalian.
Assalamualaikum, salam sejahtera serta salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly, kenyalang fly, fly high. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita bersua di alam maya buat julung-julung kalinya dalam perhimpunan bulanan rasmi sekolah bagi tahun 2022. Mulai tahun ini, pihak sekolah merancang untuk mengadakan perhimpunan bulanan ini pada setiap minggu akhir bulan tersebut. Tujuan perhimpunan bulanan diadakan ialah untuk menyampaikan maklumat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Pejabat Pendidikan Daerah Kuching serta entiti yang berkaitan. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kedatangan kembali semua murid-murid SMK Seri Setia ke sekolah mulai 10 Januari 2022 bagi penggal ketiga sesi persekolahan 2021. Selamat datang ke SMK Seri Setia, dan saya harap dengan kehadiran semula kita ke sekolah secara bersemuka bagi semua murid-murid tingkatan 5 dan 4 serta secara bergila-gila bagi semua murid tingkatan 1, 2 dan 3 akan dapat memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selama hampir 1 tahun kita berhadapan dengan PDPR dan pelbagai masalah dihadapi oleh pihak sekolah dan juga murid-murid semasa tempoh tersebut berlangsung. Oleh itu, gunakanlah peluang ini, peluang bersemuka ini untuk memastikan PDP kita dapat berjalan dengan lancar. Saya juga ingin memohon kerjasama semua murid-murid untuk terus hadir ke sekolah semasa tempoh bersemuka ini. Inilah peluangnya, inilah masanya yang perlu kita manfaatkan, mendapatkan sebaik-baik ilmu, sebanyak-banyak maklumat daripada guru-guru mata pelajaran kita. Pada tahun ini juga, sesi persekolahan kita akan berlangsung sekitar 8 minggu dan akan berakhir pada penghujung bulan Februari, iaitu pada 25 Februari 2022. Dan murid-murid tingkatan 5 akan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia mereka mulai bulan Mac 2022. Ini tahun kedua kita mengadakan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia pada bulan Mac kepada anak-anak murid tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Saya dan juga seluruh warga SMK Seri Setia mendoakan supaya segala-galanya akan berjalan dengan lancar dan kita akan sama-sama berusaha untuk mencapai keputusan yang cemerlang dan juga mencapai grade purata sekolah yang kita idam-idamkan selama ini. Kejayaan sekolah merupakan kejayaan negeri Sarawak. Oleh itu, besarlah harapan saya dan juga seluruh warga SMK Seri Setia supaya anak-anak murid yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia 2021 akan bersedia sepenuhnya untuk menduduki peperiksaan tersebut. Pada tahun ini juga kita akan terus mengendalikan aktiviti co-curriculum seperti mana pada tahun 2021, iaitu secara dalam talian. Oleh itu, saya ingin menyeru anak-anak didik saya di SMK Seri Setia untuk sama-sama menyertai aktiviti ataupun pertandingan yang diadakan oleh 3 unit co-curriculum, iaitu unit beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan
bagi memeriahkan lagi penyertaan dan juga kehadiran dalam aktiviti ko-kurikulum SMK Seri Setia bagi tahun 2022. Besarlah harapan saya agar kita dapat mengulangi kejayaan kita pada tahun lepas dalam mengendalikan aktiviti ko-kurikulum sehingga kita berjaya melaksanakan Majlis Anugerah Kecemerlangan ko-kurikulum SMK Seri Setia bagi tahun 2021. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua guru, anggota kumpulan pelaksana serta murid-murid SMK Seri Setia dan juga ibu bapa ataupun penjaga kepada anak-anak murid kita di SMK Seri Setia atas kerjasama yang mantap yang telah diberikan sehingga kita dapat menjayakan agenda pendidikan bagi tahun 2021. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Saptuya PTC atas ucapan dan amanat itu tadi. Semoga nasihat, teguran, amanat itu dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan hidup kita di dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat yang dihormati, majlis kita diteruskan lagi dengan lafaz Ikrar Rukun Negara yang akan dilafazkan oleh Saudari Danila Ijindo Deni dari kelas 5GG. Marilah sama-sama kita saksikan. Diminta semua mengangkat tangan kanan bagi melafazkan Ikrar Rukun Negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih Saudari Danila Eugene Dodini atas lafaz ikrar rukun negara itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, majlis kita pada petang ini diteruskan lagi dengan lafaz ikrar murid yang akan disampaikan oleh Saudari Good Averages Q anak Bentono dari kelas 5 Arif. Marilah sama-sama kita saksikan. Diminta semua rakan pelajar mengangkat tangan kanan bagi melafazkan ikrar pelajar. Maka kami, pelajar SMK Seri Setia, berikrar dan berjanji menjalankan tanggungjawab kami, bergiat aktif dalam aktiviti sekolah, menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan disiplin demi sekolah, agama, bangsa dan negara. Terima kasih Saudari Good Averages Q anak Bentono dari kelas 5 Arif. Para hadirin sekalian, kita telah pun berada di hujung majlis. Sebelum majlis kita berakhir, marilah sama-sama kita mendengar dendangan lagu rasmi sekolah, Kemercu Jaya. Sekian, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh berdiri menggenggam cita murni, berilmu dan berdisiplin serta bertakwa. Demi namamu Sri Setia yang tercinta, akan kami julang tinggi sentiasa, seia sekata bersatu hati. Berinovasi dan bersemangat tinggi, tekun berusaha tak mudah putus asa, melangkah dengan penuh berani, menempuh segala cabaran yang hadir demi Sri Setia untuk selamanya. Semarang dan obor semangat di jiwa kita, seiring melangkah membina Kemercu Jaya. Semarang dan obor semangat di jiwa kita, seiring melangkah
Cita-cita penuh harapan kerana kejayaan